Masih ku cintai. Sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua viewers smartsaham.com pada hari ini? Masih jiwang lagi ke? Okey tadi ngam. Kang nyanyi lebih-lebih Kang, Awi tak boleh cari makan kan? So, untuk sesi kita pada hari ini, sebelum kita mulakan, minta share dulu, share ramai-ramai lagi. Mana tahu hujung nanti nak nyanyi lagi kan? Share dulu ramai-ramai biar kita tengok topik kita pada hari ini, apa yang kita nak bincangkan pada hari ini. So topik kita pada hari ini adalah what the mind doesn't know, the iris cannot see. Sebab apa kita bawa tadi kan? Sebab kita dah tengok dah tadi. Lagu tadi pun dia cakap kan, kau masih ku cintai. Takkanlah ada lagi yang masih cinta counter yang tengah lost tu kan? Okay, share dulu. So kita akan mula sebentar lagi. Kita akan tengok apa sepatutnya yang kita kena ada dalam kita punya minda untuk kita melabur dan untuk kita tahu macam mana counter-counter yang baik. Bila nak masuk, bila nak keluar. Okay, minta share dulu. Share, bagi ramai-ramai. So, dia kata speaker tak nyanyi, tak nak share. Dah nyanyi ni, dah boleh share dah kan? Share dah lagi. Tag lagi kan kawan. Kita tengok apa lagi yang kita ada pada hari ni. Lagu ni betul. Okay. Share lagi. Okay, satu lagi. Cukup 100 orang. Cukup 100 baru kita mula ni. Cepat. Hari ni kita nak bincang Kita tak cakap counter apa hari ni. Kita tak ada buy call ke, tak ada induce ke counter apa-apa. Kita cuma nak tahu what the mind doesn't know, the iris cannot see. So the first thing kita kena tahu dulu dengan kita punya minda, kita nampak jelas dulu, baru mata kita boleh nampak. So untuk hari ni, okay, dah 105, kita mulakanlah dengan kita punya slide Tuan Nasif. Sebelum tu, minta boleh teruskan share lagi. Kalau ada apa-apa soalan ke, boleh terus ajukan. Kan? So untuk minggu ini sebenarnya, kalau kita tengok minggu ini, walaupun trading days tu tak banyak kan, hari ni baru hari ketiga. Hari Isnin cuti. So maksudnya baru 2 hari je lah. Semalam dengan hari ni. Tapi dah macam-macam benda berlaku kan. Ada dengan GameStop-nya. Semalam Tuan Siraj Fahmi dah cerita dah pasal GameStop. Kita dah nampak dah. Okay, ada short sell. Oh, terbelit lidah kan. Ada short sell. Ada pula game Iris minggu ni kalau kita tengok dekat market Malaysia kan. Ataupun kalau semalam juga ada juga game yang kononnya retailers nak lawan dengan Jerung kan. Siap ada buat group untuk lawan push saham Top Glove dan sebagainya kan. Cuma hari ni kita nak tengok, kita kena nak tahu macam mana kita nak nampak lagi clear. Kita kena dapat keseluruhan cerita dari secara jelas, baru kita akan nampak kenapa sebenarnya sesuatu benda tu berlaku. Contoh kalau kita kata pasal saham kan. Contoh kita ambil contoh saham Iris. Contoh, ini contoh je. Contoh. Kenapa dia boleh naik dan kenapa dia boleh jatuh. Kita nak tahu, kita tak boleh simply cakap, oh ni sebab naik, sebab jatuh, kenapa kan. Kita kena tengok balik apa yang berlaku sebenarnya. Dan bila kita nampak dengan jelas, barulah kita boleh nampak dengan mata kita, dengan mata hati. Macam apa sebenarnya yang berlaku di belakang. Okey, itu adalah kita punya topik pada hari ni. Dah berapa? 105. Okey. Baik, Alhamdulillah. Ramai yang tertunggu-tunggu hari ni kan. Siapa lagi yang tak share tu, minta share. Oh, nak 7 lagu. Tak boleh, itu kena sesi lain lah. Mungkin bursa Smart Saham bursa 7 lagu kan. Kita tunggu. Okey. Sikit sangat intro. Tak apa. Mungkin banyak benda kita nak kupas hari ni. So seterusnya. Okey, pernah dengar tak proverb ni? Orang biasa kata, buy on rumor, sell on news. Maksudnya apa? Bila kita dengar sesuatu rumours tu, sesuatu khabar angin tu, time tu kita dah mula buy dah. Tapi bila kita dengar sesuatu berita, time tu kita kena jual. Ini secara general je lah berkenaan dengan idea ni ataupun proverb ni. Yang mana kalau kita nak bezakan apa beza rumours dengan news ni sebenarnya, dia just nak kata kalau kita
dengar sesuatu yang boleh bagi impact positif kepada sesuatu counter, sesuatu saham tu, kita boleh try to speculate. Ni dia nak cerita pasal speculate je lah. Tapi kita kat sini hari ni kita nak tengok secara fact and figure. So itu dia nak kata buy on rumour, sell on news. Tapi bila sesuatu counter tu dah keluar news ataupun berita, kita kena jual. Ini kalau kita nak ceritakan, nak buktikan secara saintifiknya ataupun secara datanya, nak back test ke mungkin susah sikit lah. Tapi kebiasaannya dia akan berlaku. Bila rumours, harga tu akan naik, dan bila news, harga tu akan jatuh. So ini secara general. Kita akan tengok pula kejap lagi kenapa rumours tu boleh menaikkan harga, dan kenapa kita nak jual bila news. Sebab ada orang dia akan buy on news kan. Ada yang kata news kita buy, news kita buy. Tapi hari ni kita nak tengok pasal buy on rumours, sell on news. Macam mana kita nak kaitkan dengan fakta, dengan data yang ada. Macam mana kita nak justify apa rumours tu punya, rumours yang berlaku, dan apa juga berita yang ada. Sebab apa? Kalau kita kata buy on rumours, sell on news ni, kita macam gamble lah kan. Kita dah berjudi je lah kan. Kita tak tahu apa-apa, tak ada basis apa-apa, tak ada fundamental. Kita just buy, tutup mata buy, tutup mata sell kan. Tapi kita sebagai well known investor ataupun trader, kita kena tahu sebab apa rumours tu boleh merubah harga, sama ada naik ataupun turun, ataupun macam mana news tu boleh merubah harga. So itu kita nak tengok pada hari ni lah. Dan saham tu, saya tak nak ceritakan saham apa. Mungkin dah semua memang dah tahulah bila tengok tajuk kita pada hari ni kan. Okay, itu secara mudahnya bila kita cakap pada pasal buy on rumours, sell on news. So ini adalah rumours yang ada, yang kita nak kaitkan dengan kita punya cerita kat hujung nanti. Rumours berkenaan dengan NIIS ataupun nama panjangnya National Integrated Immigration System. So NIIS project ni benda apa? Ni satu senang cerita, mudah cerita, dia kontrak ataupun projek untuk sediakan sistem berkaitan dengan custom lah, berkaitan dengan immigration. So kalau kita tengok balik ke belakang, beberapa bulan ke belakang, sebenarnya projek ni sebenarnya dah lama, tapi dibatalkan dan dimasuk semula pada Jun 2020. Sebenarnya sebelum NIIS, nama asal dia SKIN. SKIN tu nama panjang dia Sistem Kawalan Immigration Nasional, SKIN. Sistem Kawalan Immigration Nasional, SKIN. So dia tukar kepada NIIS. So sebelum ni kalau ikutkan projek itu dipegang oleh Prestariang dan dibatalkan kontrak kalau tak silap 2018. Dan di open semula pada 2020 Jun. Sebab apa saya stated clearly kat situ Jun, kita akan tengok kejap lagi apa efek kepada rumours ni. So bila untuk projek ni pula, NIIS ni, based on government punya tender tu, dia expected dia akan award kepada company yang berjaya pada third quarter 2020. Third quarter ni maksud dia antara bulan 7 sampai bulan 9 lah. Julai hingga September 2020. Itu expected date dia akan award kontrak ni. Dan daripada projek ni juga ada 25 company yang masuk untuk dapatkan projek ataupun kontrak ni lah. Itu seberingkas berkenaan dengan NIIS. So apa kaitannya kan? Okay, kaitannya adalah ini senarai salah kat situ. NIIS salah tu. Ini adalah antara company-company ataupun syarikat-syarikat yang besar yang masuk tender tadilah. So dia ada MyEG, ada Datasonic, ada Iris Corporation, ada Hitech Padu, ada Dinex, Dataprop, Skycom, Omesti, kumpulan firma Berhad, dan ada banyak lagi lah, ada 25. So ini antara company-company yang besar dan yang listed. So sebenarnya tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan salah satu company yang masuk
bidder ni lah masuk bid contract ni. So kalau kita tengok balik daripada banyak-banyak company yang masuk kontrak ni, memang semua company ni ada yang semua yang ada expertise dalam bidang yang berkaitan lah. Cuma ada dua saja sebenarnya company yang memang ditarget ataupun dijangkakan akan menang. Itu kalau kita tengok kat sini ada MyEG dengan Iris. Ini yang kita kata rumus lah. So bila once government ataupun kerajaan buka tender ataupun buka projek ni kan, dan ada 25 company yang masuk, daripada situ investor dah boleh nampak dah mana company yang paling berpotensi untuk menang kontrak ni. So dekat situ orang dah mula masuk untuk invest lah. Sebelum keluar berita lagi. Kat sini berita tak ada lagi. Dan dia belum dapat kontrak pun lagi. Dia hanya baru masuk tender je. Masuk tak semestinya dapat kan. Mungkin ada satu company dapat. Mungkin dia kena share 2-3 company. Mungkin semua tak dapat ke kan. So kat sini sebenarnya kalau kita tengok bila antara banyak-banyak company ni, antara yang dijangkakan ataupun di-highlight oleh kebanyakan investor antaranya MyEG, Iris dengan Dinex lah. Dan kalau tengok memang counter-counter ni pada masa ini start dalam bulan 6, bulan 7 2020 tu, once ada rumus yang dia masuk tender ni atau masuk kontrak ni, masuk bidding ni, dia punya harga saham tu dah mula naik. Ada kalau tak silap MyEG naik sampai 5% pada masa tu. Dinex sekali, Iris pun antara yang salah satu yang volume tiba-tiba naik lah disebabkan oleh rumus ni. Rumus yang mengatakan dia masuk bidding atau masuk kontrak. So kat sini ini yang kata baru rumus ni. Belum ada apa-apa. Kalau belum ada apa-apa maksudnya boleh jadi dia masuk tapi kalah. Kan? So kat situ dah tak ada apa-apa effect on financial pada company dia. Tapi kat sini dah start dengan harga tu dah mula naik lah. So kalau tengok mungkin ada yang company-company yang kita sendiri pun dah masuk masa time tu kan. Dan ini antara rumours yang berlaku lah. Ini kalau tengok, kalau zoom kat situ adalah Ogos 2020. So kalau kita tengok berdasarkan daripada berita ni ataupun berdasarkan daripada rumours ni, ni belum confirm lagi lah. Tu. So kita dapat tengok kat situ Ogos 2024 Ogos. Ini berita ni keluar pada 24 Ogos 2020. Dia kata dalam berita ni dia highlightkan Iris dengan MyEG antara yang paling dominan ataupun paling berpotensi besar untuk menang kontrak ni lah. Daripada banyak-banyak 25 company tu, antara yang berpotensi Iris dan MyEG. So bila rumus ni keluar pada Ogos ni, kita boleh tengok nantilah. Nanti kita akan cuba tengok apa kesan dia kepada harga saham ni dan apa yang berlaku pada masa tu. Dan apa lagi yang kita boleh dapat daripada berita ni? So dalam berita ni pun dia kata mungkin projek ni akan di-split dua antara dua company ni. Maksudnya bukan satu company yang akan dapat tapi dua. Dia akan join together lah antara MyEG dengan Iris. Dan so antara sebab-sebabnya dua company ni yang paling experience dan sebagainya. Ini belum confirm. Ini tak confirm apa-apa pun. Ini just rumours yang mengatakan dia akan dapat kontrak ni. Dia akan menang. Kenapa? Itu justifikasi ataupun itu based on analisis masing-masing lah. Dan antara yang di-highlightkan kat sini, kat sini dia bagi tahu ada 30 bids ataupun 30 company lah yang masuk untuk bidding tu. Dan total dia punya value tu antara 1 billion to 1.8 billion. So kat sini yang kita kata tadi kita kena tengok dulu. Kita kena clear dulu from kita kena tahu dulu daripada kita punya mind. Baru kita akan tengok apa kesan dia kepada harga saham tu, apa kesan dia kepada company tu. Okay. So apa lagi kat situ ? Okay, apa lagi? Okay, kita tengok sekejap.
So ada apa-apa lagi? Okay. Oh, ada yang kata Greater Rocket on news. Betul. Sebab uh, pergerakan sesuatu harga saham tu naik ke turun, dia mesti justify by something lah. So bila news keluar ataupun rumours tu keluar, kita nak kena justify harga tu nak bergerak ke mana, ke atas ke bawah. Dan kat sini lah yang kita nak tengok one by one, apa lagi sebenarnya yang berlaku pada company ni lah. So ini kita cerita pasal news tadi, pasal rumours tadi. Dan apa yang berlaku seterusnya adalah, ini berita hari Jumaat. Okay. Jumaat minggu lepas, 29 Januari 2021. Kalau tengok masa kat situ, berita ni keluar pada pukul 5.55 petang. Maksudnya lepas market tutup baru dia nak keluar berita. Biasa orang tanya kan, kenapa market dah tutup baru nak keluar berita? Market dah tutup baru nak keluar berita kan? Sebab apa? Sebab kalau dia keluar awal mungkin dah react awal. Kan? Mungkin kita boleh beli dulu ke, kita boleh jual dulu ke. Tapi yang berita ni, dia keluar memang exactly selepas market tutup. Selepas 55 minit market tutup, dia keluar berita yang mengatakan Iris secure 1.16 billion immigration system contract, yang NIS tadilah. So ini news yang keluar pada hari Jumaat lepas bila market dah tutup. So kita nak tengok pula kan apa kesannya. So rasa-rasa macam mana market react kalau contohlah hari ni masih hari Sabtu ataupun Ahad. Bila kita nampak berita macam ni, rasa apa kita punya reaction terhadap berita macam ni? Ke kanan kan, betul. Ada yang kata ke kanan, betul. Itu memang confirm. Yang ni memang confirm, takkan salah punya. Setiap masa price akan bergerak ke kanan. Dia tak pernah gerak ke kiri. Okay. Kalau cerita probability pula, dia ada dua je. Sama ada dia naik ataupun dia turun. Okay. Ada yang kata saham ni theory of probability. So betul lah. Sama ada naik ataupun turun je lah. Dua je probability yang ada untuk saham ni, tak ada banyak. So kat sini lah yang kita nak tahu macam mana kita nak react based on news yang keluar ni lah. Kan? So kita nak tengok apa seterusnya. So cuba komen dulu. Kalau keluar berita macam ni, rasa-rasanya lah kalau kita berada di sebagai investor tu, apa yang kita akan buat? Kita akan beli ke? Kita akan jual ke? Kita buat tak tahu ke? Kan? Okay, sementara tu saya dapat queue dah. Ada iklan dulu ke Tuan Nasim? Boleh. Sementara tu komen dulu. So kita tengok dulu iklan daripada penaja. Okay, cakap seorang tadi kan. Okay, so kalau kita tengok balik pada berita yang keluar pada hari Jumaat kan, memang kita nampak positif lah ni. Positif. Kita pun positif, memang kita rasa ataupun kita tahu ini memang confirm akan naik lah kan. Mungkin kita terus ambil phone tekan buy kan, sambil-sambil nyanyi kau masih ku cintai kan. So bila kita tengok kat sini ada beberapa benda lah yang kita boleh tengok kat sini. So contohnya daripada berita ni, kontrak ni sebenarnya dia bagi selama 5 tahun saja, 2021 sampai 2025. Sedangkan kalau kita tengok kontrak asal, kita kata tadi, sebelum nama dia NIC tu, nama asal dia adalah Skin, dan kontrak asal dia adalah selama 15 tahun, daripada 2017 sampai 2037-38. So kontrak asalnya selama 15 tahun. Dan juga sebenarnya kontrak asal bernilai 3.5 billion. Kalau kita nak compare dengan kontrak yang baru ni adalah 1.16 billion. So, kalau kita bagikan untuk dalam tempoh 5 tahun tu lebih kurang lah.
in average kalau kita just bagi 3.5 bagi 3 setiap 5 tahun, dia punya cost adalah 1.1 1.2 billion lah. So lebih kurang sama. Tapi bila kita tengok dari point of view business, bila projek ataupun kontrak yang kita dapat ni lagi pendek, maksudnya dia punya risiko lagi tinggi lah compare tu kalau kita dapat tadi 15 tahun punya projek. So bila dapat 15 tahun punya projek, kita dah secure dah, dah boleh goyang kaki dah, 15 tahun memang ada kerja kan. So kontrak ni pun dipendekkan juga sebenarnya, walaupun kita tengok kos dia makin rendah. Dan kalau kita refer balik cerita yang tadi, sebenarnya kontrak asal tu masih dalam court case kalau tak silap, Prestarian dia saman balik sebab terminate the contract. Tapi kita nak cerita pasal Iris ni, bila dia keluar news ni, sebenarnya hari Jumaat tu harga dah naik tinggi dah. Sebelum keluar news ni sebenarnya harga tu dah naik tinggi dah. Dan even kalau kita tengok few days sebelum tu pun memang harga tu dah bergerak dah. So bila kita nak expect the next day adalah hari Selasa. Sebab kita tahu Sabtu Ahad memang cuti. Hari Isnin tambah lagi satu hari cuti wilayah kan. Lambat sangat tunggu nak. Dah queue buy pun lambat sangat nak dapat kan. Kena tunggu 3 hari pula cuti. Kalau kalau trader, lepas tu lambat sangat pula. Lama sangat pula cuti kan. Bila nak buat duit kan. Okay. So ini adalah berdasarkan news tadi. Dan kita tengok apa seterusnya yang kita ada. Okay. Dan sekarang kita nak tahu sebenarnya kenapa harga tu boleh jatuh pula. Sepatutnya kita expect tadi kan, macam Rahman cakap, harga naik. Tapi sebenarnya at the first day after the news, harga tu jatuh. First trading day lah. Seperti saya cakap tadi, news keluar Jumaat lepas of trading hours. Sabtu cuti, Ahad cuti, Isnin cuti. Isnin dia buka tinggi tapi dia tutup terus rendah. So kenapa sebenarnya harga drop? So nak tahu. Okay, apa? Kita punya technician kata kalau nak tahu kena tunggu lagi lah, kena share dulu, bagi ramai-ramai lagi sebab kita ada iklan dulu. Kita nak run iklan dulu, barulah kita tengok satu-satu faktor yang ada kenapa harga dia drop. Kita kembali kepada kita punya topik pada hari ni. Kita nak tengok kenapa harga price, apa yang boleh justify kenapa harga jatuh bila hari pertama lepas market buka. So first thing, yang satu teori dalam investment ataupun dalam stock trading ni yang kita kena tahu adalah market discount everything. Maksud dia, benda tu berlaku tu, harga yang naik, yang jatuh tu sebenarnya dah adalah kesan ataupun efek daripada apa yang berlaku sebelum-sebelum tu. So tadi kita dah tengok dia punya kronologi kan, daripada bulan 6 dia start kontrak, bulan 8 dan sampailah dia keluar news. Dan kalau kita tengok ini short term punya chart, kalau sempat nanti kita akan buka yang live chart lah. Ini just a screenshot untuk short term punya chart. Kalau tengok sebenarnya bulan 5, bulan 6. Kalau tengok kat sini bulan 6 dah start masuk volume dah. Which is apa yang kita cerita tadi, bila mana kita tahu company ni join the tender, ada potential untuk dapat keuntungan daripada tender tu. Volume dah mula masuk dah pada bulan 6 ni. Dan harga tu dah mula bergerak. Kalau tengok lagi panjang lagi nanti kita nampak lah, sebelum ni harga tu memang sideways je. Dan dia mula bergerak bila ada rumours tadi tu lah, yang pertama. Dan harga tu keep increasing kalau perasan sampai Ogos sebelum dia jatuh. Apa faktor ataupun apa news ataupun apa benda yang boleh kita justify harga ni jatuh? Ada yang nak cuba? Rasa-rasa kenapa
dia mula jatuh, kalau tengok kat sini lebih kurang Ogos September ni lah. Ogos dia naik sampai peak dan mula jatuh dalam kotak biru ni. Rasa-rasa kenapa? Ada benda yang boleh justify tak kenapa harga dia jatuh kat situ? Ada yang nak try kenapa? Rasa-rasa kenapa lepas harga dia gerak bulan 6 tu, lepas dia join the tender, kenapa harga dia jatuh ke support balik? Ini adalah, kalau perasan yang bawah ni adalah support, yang line yang tengah-tengah tu adalah support. Kalau kita sambung ke belakang lagi, akan sampai kepada resistance yang sebelum ni lah. So dia jadi support yang seterusnya, dan dia jatuh exactly touch the support pada Oktober. Kenapa? Cuba agak-agak politik. Okay, setiap yang naik pasti akan turun. Betul lah, setiap yang naik akan turun. Setiap yang apa lagi turun pasti naik. Politik. Kalau siapa yang ada rasa politik sebab dia nak buang weak holder, betul itu secara, kalau kita go deeper lagi, kita dah tahulah. Sebab kata ada formidable number. Okay, so sebenarnya siapa yang perasan first slide ke second slide tadi, saya ada mention yang sebenarnya bila dia join tender pada Jun tu, sepatutnya kontrak tu dibagi pada kuarter 3 2020. Dan kontrak tu tak di-finalize dan tak deliver pada kuarter 3. So maksudnya kuarter 3 2020 tu masih tak ada siapa yang dapat award tender tu lah. So bila mana yang dah masuk awal yang expect Iris tadi ataupun company ni tadi akan dapat tender tu, sampai kuarter 3 dah tak ada apa-apa berita, senyap je, government pun senyap je kan. So itu antara news ataupun rumours yang boleh justify kenapa dia jatuh kembali kepada support tu lah. Dan dia tengah backtest lah. Itu kita cerita pasal technical apa semua nanti kan. Dr. Helmi kata. So sebenarnya dalam kotak ni adalah kuarter 3, yang kotak biru ni adalah kuarter 3 2020. Which is tempoh yang sepatutnya kontrak tu di-announce siapa yang menang. Tapi dia tak berlaku kat situ, dan mungkin investor-investor yang awal tadi dah take profit dulu, ambil dulu kan. Sepatutnya dah tahu dah ni siapa yang menang. Ataupun tadi bulan 8 tadi dia kata, kalau news yang keluar bulan 8 tadi, dia kata strong ataupun paling kuat, dia akan ada dua company atau dua institution yang akan dapat tender ni, iaitu MyEG dengan Iris kan. So kat situ lah dia shoot up sampai touch dia punya resistance kat atas tu, tapi kontrak tu tak berlaku, tak diberikan pada kuarter 3 tu, dan dia go back to the last support lah. Tu antara news yang boleh dikaitkan dengan apa yang berlaku kepada harga, kenapa harga tu bergerak macam tu, macam apa yang kita nampak dalam chart ni lah. So tadi first kita dah tahu market discount everything. Lepas tu kenapa pula kita nak kata, kenapa lepas announce news keluar yang dia confirm dapat projek pada Jumaat lepas tu, terus jatuh. So mungkin tadi ada yang jawab lah, antaranya earlier investor mungkin dah take profit. Itu benda paling common, paling simple kita boleh fikir. Kalau orang tu dah masuk daripada awal sini kan, daripada awal dia masuk bidding contract bulan 6 tu, dah berapa dah? Dah double, almost double lah dia dapat. So dapat, dah confirm contract tu, keluar dulu, take profit dulu lah kan. Ataupun kalau siapa yang follow dia punya rules tadi kata sell on news, so dia dah jual dulu, dah take profit dulu kan. So itu antara reason lain lah. Yang ketiga ni, ini kita cerita pasal faktor-faktor kemungkinan kenapa boleh berlaku. So kalau siapa perasan, tadi kita cerita hari Jumaat lepas trading hours tu dia confirm dapat kontrak. Good news lah. Tapi sebenarnya hari Sabtu tu ada satu lagi
news yang keluar, iaitu ada tuduhan ataupun ada tuduhan lah kita katakan, yang dapat kontrak ni ada kaitan dengan menantu Muhyiddin apa semua lah. So news tu ataupun benda tu dia keluar pada hari Sabtu rasanya, memang sebelum market buka lah. So siapa yang dah tahu pasal benda tu, mungkin dia dah react kat situ lah. Sebab apa? Sebab boleh jadi kalau betul-betul nak push, boleh jadi bawa ke mahkamah ke, tangguhkan kontrak ke, hold dulu ke dan sebagainya kan. Kat situ bad news tu dah mungkin tarik certain investor untuk take break dulu, relax dulu. Walaupun dia dapat kontrak kan, dia still ada bad news. Another things yang mungkin kita boleh kaitkan tapi susah nak justify lah, berkenaan dengan regulated short selling, which is antara counter yang boleh short sell counter ni. So mungkin antara sebab kalau semalam siapa yang join sesi semalam, Tuan Sirah Fahmi dah cerita apa sebenarnya short selling, macam mana short selling berlaku dan apa yang berlaku pada GameStop kan. So RSS pun dekat Malaysia dibolehkan untuk institutional investor, dan mungkin juga itu salah satu faktornya lah. Tapi itu susah sikit kita nak justify lah kenapa sama ada berlaku short selling besar-besaran ataupun tak. Dan point yang seterusnya, tadi ada Tuan Siraj Fahmi kata, kalau dah dapat kontrak confirm lah untung besar kan. Dapat kontrak confirm untung besar. Betul lah. Dia secara logik ni kita tahu dapat kontrak mesti boleh untung. Tapi kalau kita tengok dulu based on historical punya financial historical. Okay, ini top holding Iris lah. So kalau tengok apa yang berita tadi yang kata ada kaitan dengan menantu Muhyiddin apa semua tu, sebenarnya dia kaitkan dengan anak Vincent Tan. Kalau pasal yang second largest shareholder, Tan Yong Chin Robin tu adalah anak kepada Vincent Tan, dan based on apa yang sebenarnya Fuad Zakasi lah, dia katakan bahawa Iris ni dapat projek ni sebab ada kaitan dengan menantu Muhyiddin, dan menantu Muhyiddin ni ada kaitan dengan Vincent Tan, dan Vincent Tan anak dia antara top shareholder Iris. Itu kaitan punya panjang kan. Tapi still ada possibility tadi lah. Dan kalau kita tengok dari segi financial tadi, kita cerita pasal financial pula, kalau dapat projek confirm untung kan. Kalau kita tengok sebenarnya untuk financial year 2020 company ni, last 2 quarter memang company ni making loss, rugi. Last 3 quarter pun sebenarnya. Last 3 quarters memang dia making losses. Dan satu lagi hujah ataupun report ini memang ada keluar dekat The Age kalau tak silap, ada analis yang komen yang katakan bahawa sebenarnya projek ni tak bawa untung besar sangat pun. Margin untuk projek ni sangat sikit, sangat kecil. Sebab apa? Sebab satu tadi kita dah cakap, dia dah cut daripada asalnya 15 years punya projek 3.5 billion, dia jadi 5 years projek 1.16 billion. Itu dari segi value of the project ataupun kontrak lah. Keduanya disebabkan terlalu ramai yang masuk untuk dapatkan kontrak ni. So kalau tadi bila news keluar tadi pun dia bagi tahu value ataupun nilai yang dibida adalah antara 1 billion to 1.8 billion. Tapi company ni dapat dengan nilai 1.16 billion. Which is kalau kita tengok dia punya interval paling rendah antara yang terendah lah. So sebenarnya profit margin untuk projek ni pun sangat kecil lah based on report
daripada analis ni punya report kata memang margin untuk projek ni sangat kecil. Satu disebabkan oleh terlalu ramai bidder tadi, dan satu lagi sebab kita tahulah bila dia nak reduce cost, dah cut daripada projek asal, nak new open tender lagi. So memang company pun kira asalkan dapat projek lah kot tengok kan. Kalau tengok dia punya financial statement pun last 3 quarter pun negatif je. So asal boleh buat duit dulu lah kot kan. So disebabkan dia punya profit margin terlalu kecil dan sebenarnya dia tak signifikan dengan kenaikan yang dah berlaku tadi. Kalau kita tengok dah berapa bulan kenaikan berlaku tu, tak signifikan dengan nilai dengan profit margin yang company ni akan dapat untuk next 5 years. Dan seterusnya sebenarnya kalau kita check juga tak untuk Iris ni, walaupun kita nampak macam positif, macam ada news confirm contract dan sebagainya, tapi tak ada satu pun yang analis ataupun investment banker yang cover company ni. Ni satu lagi yang kita boleh berfikir lah, kita boleh clear in our mind kan. Kalau company ni betul-betul okay, atau kalau projek ni memang betul-betul making money for the company, kenapa tak ada analis yang cover, ataupun kenapa tak ada analis yang bagi recommendation untuk buy ke dan sebagainya. So ini kalau siapa yang belajar Wyckoff, memang dia akan ajar step by step lah, macam mana kat mana nak refer analis punya recommendation, macam mana nak baca analis punya report, macam mana nak cari. Dan untuk company ni memang tak ada analis yang cover untuk justify dia punya projek ataupun kontrak yang dia dapat tu lah. Tu antara 5 faktor ataupun 5 sebab yang saya boleh bagi kenapa bila company ni walaupun dapat projek ataupun dah secure kontrak tu, tapi price dia terus drop for the first day. Tapi sebenarnya kalau kita tengok based on technical, kalau kita tengok based on technical ni pun sebenarnya dia masih lagi within the time frame lah, within the range lah. Maksudnya kalau tengok atas tu memang betul-betul strong resistance tu, dan kalau kita tengok longer time frame pun resistance ni ada touch sebelum ni, dan dia memang dah test resistance few times tapi masih tak tembus, tak break lagi. Dan kalau tengok horizontal punya support line pun masih within the range lah. Cuma kita nak tahu apa sebenarnya yang akan berlaku ataupun apa sebenarnya yang boleh berlaku, sama ada dia nak break ke atas ke bawah. Itu je probability yang boleh berlaku kan. Ke depan tu confirm, tapi sama ada dia akan break tu ke atas ke ataupun ke bawah, kita kena anticipate apa yang akan berlaku selepas ni lah. So sebab tu kalau kita nak tengok apa ni, antara buku yang ditajas lah ataupun yang kita boleh baca ataupun kita boleh tengok dalam, memang buku ni Trade About to Happen ni memang dia akan ceritakan apa yang akan berlaku next. Tadi kita dah tengok kan, tadi kita dah tengok dia punya time frame still menaik within the range, tapi kita itu adalah historical punya factor. So kita nak tengok next dia akan ke mana, dia akan ke atas ke bawah. So ini antara buku yang direkomend kalau nak baca ataupun kalau nak cari lah. Tapi rasanya buku ni dah tak ada dah kot dekat Malaysia. Tapi kalau siapa yang nak contoh nak faham buku ni, nak belajar pasal Trade About to Happen ni, boleh join kelas Smart Saham Wyckoff. Kat situ memang akan diajar dan akan diterangkan secara detail, secara jelas, step by step, one by one, apa sebenarnya yang kita boleh expect akan berlaku seterusnya. So itu berkenaan dengan buku Trade About to Happen ni lah. Dan juga macam Tuan Alwi kata lah,
faktor-faktor yang kita kena tengok tadi, macam rumus, kita dah tengok ada rumus. Kita tengok fundamental, tak berapa sangat lah. Kalau kita tengok valuation, kalau kita nak tahu berkenaan dengan valuation company ni kan, macam mana kita nak buat valuation company ni based on, contoh kalau dividend, rasanya company ni tak ada bagi dividend kot. So kalau kita nak tengok based on dia punya future cash flow, so pun itu antara salah satu cara ataupun faktor yang kita boleh guna untuk kita kira mana dia punya next expected ataupun target price ke depan. So kalau siapa yang belajar corporate finance, dia boleh lah buat forecast based on cash flow, based on future cash flow ke, ataupun dividend growth model ke. Tapi kalau nak lagi mudah, bolehlah join kelas Smart Saham Wyckoff pun, dia akan ajar secara details dari valuation dan sebagainya. Dan yang terakhir, ada masa lagi ya? Ada masa. Kalau mungkin kita boleh buka sikit kot. Pasti kita tengok chart apa berlaku. Counter Iris. Okay, kita tengok, kena tengok chart. Okay, Tuan Muslim kata ada news yang boleh push harga naik. Contoh Greatech hari ni, JV dengan syarikat US. Betul. Betul. So news tu, based on news tu kita kena tengok few factor lagi lah. Macam Tuan Alwi kata, kalau news ni kita boleh kata first kita punya filtering je dekat rumus tu, dalam rumus saja. So kita kena tengok fundamental, kita tengok valuation dia, kita kena tengok technical dia. Tengok kalau yang alumni Wyckoff dia boleh tahu lah, tengok Wyckoff schematic ke, dia kita boleh expect, kita boleh nampak ke mana sebenarnya arah tuju selepas tu lah, sama ada akan naik ke turun. Tu Tuan Nik kata bukan semata-mata smart money jual. Tu je Tuan Kemarut. Okey, ada lagi sebelum kita masuk kepada chat kita kan. Sama kes Widat. Betul, lebih kurang kes dengan Widat. Tipu-tipu saham selalu bagi tips kena counter yang okey, fundamental. Okey, yang tu depend pada trading plan kita lah. Tuan Afi kata dah baca buku Trade About to Happen tak faham kan? Lepas kelas baru faham. Itulah, kalau baca saja, saya sendiri pun sebelum join kelas tu saya baca memang tak faham lah. Kena masuk kelas dulu baru faham apa buku ni cerita. Okey, ini mungkin last 3 minutes ni kan, sebelum kita habis ni contoh chart Iris. Kita nak tengok zoom out lagi apa yang saya cerita tadi. Tadi kita zoom pendek je. Dan kalau kita zoom out, ni berapa tahun ni? Lebih kurang 5-6 tahun. Kita dah nampak pattern dah ini. Kalau alumni Wyckoff ni dia tengok, dia dah senyum dah. Dah tahu dah apa next kan. So macam Tuan Alwi kata tadi lah, ada 5 step. Bukan tengok hanya rumus saja, ada 5 step yang Tuan Alwi cakap tadi untuk kita tahu counter ni, apa yang jadi sebenarnya kepada counter ni, ke mana dia nak pergi seterusnya. Tadi kita dah cerita pasal rumus, kita dah cerita pasal fundamental, kita dah tengok technical, valuation, kita tak sempat cerita kat sini lah. Kalau Tuan Alwi ajar valuation pun sehari 2 hari tak habis. So kalau setakat sejam ni memang kita tak boleh nak cover lah. Dan kalau ini adalah contoh bila saya zoom out chart company ni, kita dah nampak lah sebenarnya. Kita dah boleh expect ke mana sebenarnya nak pergi counter ni kan. Kalau alumni Wyckoff dia tengok sekali je, dia dah senyum lah ni. Dah markdown, dah accumulate, dah push ke atas dan apa next. So kalau kita tengok tadi
kat sini lah. Contohnya tadi kan kita kata kita tarik support kat sini. Sebenarnya kalau kita tarik panjangnya sampai sebenarnya kepada resistance yang sebelum ni. Ni pun sama, dan kalau kita tarik atas ni yang kita kata tadi dia punya strong support kat 0.45 ni, kita tarik sebenarnya sampai kepada strong support yang seterusnya. So apa seterusnya yang akan berlaku, ke mana arah counter ni, kita kena tengok ke depan lah. Tadi tu history ke, kita kena tengok ke depan. Dan yang pasti dia akan ke depan lah, dia tak akan ke belakang. Dan kalau ada yang nak sembang pasal theory of probability lah, kita kata kat sini dia punya probability dia ke atas dengan ke bawah je. Dia tak ada ke tempat lain. So untuk lebih faham, baca fundamental, baca technical, tengok buat valuation sesuatu company, memang saya akan recommend untuk join kelas Wyckoff, Smart Saham Wyckoff. Kita akan buat, kalau tak silap lagi 2 minggu kan, 2 minggu lagi, kelas 7 hari, 8 hari, tambah lagi 8 hari kelas. So akan belajar semua step by step, macam mana nak buat, macam mana kita nak tengok fundamental, macam mana nak buat watchlist, macam mana nak tengok analyst report. Tadi kita cerita pasal analyst kan, macam mana nak tengok technical, dan yang paling penting macam mana kita nak predict based on Wyckoff schematic punya pattern, dan apa yang kita boleh expect seterusnya based on knowledge yang David Weiss bagi berkenaan dengan trade about to happen. So seterusnya saya rasa sampai situ saja untuk sesi kita pada hari ini. Rasa dah tak ada apa-apa persoalan. So jangan lupa teruskan menonton Smart Saham Bursa Chit Chat setiap hari. Kita akan live setiap hari Isnin sampai hari Jumaat, live dekat Facebook smartsaham.com, dan esok kita akan ada sesi bersama Market Wrap Up dengan Tuan Faiz Wahab lah. Esok kita akan ada satu lagi, hari Khamis, kita akan ada sesi bersama Tuan Faiz Jalil. Nak tahu apa tajuk untuk esok? Kena stay tune dan teruskan menonton. Dan untuk hari Jumaat, kita akan ada wrap up session dengan Tuan Faiz Wahab. So rasa itu saja untuk sesi kita pada hari ini, dan jangan lupa like kita punya Facebook page smartsaham.com, Twitter Smart Saham, YouTube smartsaham.com, dan juga kita punya Instagram smartsaham.com. Dan untuk kita punya sesi Smart Saham Bursa Chit Chat ni, sebenarnya kita dah upload dah first batch kita dah upload semua dalam YouTube. Jangan lupa subscribe YouTube smartsaham.com, dan boleh tengok ulang banyak kali. Tengok setiap sesi tu ada macam-macam tajuk, macam-macam topik yang kita dah kupas, dan insyaAllah berbaloi subscribe kat situ dan boleh tonton banyak kali. So jangan lupa juga scan QR code ni untuk kita bagi feedback kepada Bursa, sebab sesi ini adalah collaboration antara Smart Saham dan juga Bursa Malaysia Eye. Dan itu saja untuk saya pada hari ini. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.